Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Dr. Siti Aida Haji Lokin serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan topik 3, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan proses integrasi. Bincangkan bagaimana proses integrasi menerusi akulturasi, asimilasi, dan akomodasi menyebabkan identiti setiap etnik dikekalkan dan disuburkan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan istimewa kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, agama dan bahasa. Antara kaum utama yang membentuk struktur masyarakat Malaysia ialah Melayu, Cina, India serta pelbagai kaum Bumiputera di Sabah dan di Sarawak. Setiap kaum ini membawa bersama identiti tersendiri dari segi cara hidup, adat resam, pakaian, makanan, kepercayaan, agama dan bahasa. Kepelbagaian ini tidak seharusnya dilihat sebagai pemisah. Sebaliknya, ia menjadi asas kepada kekuatan dan keistimewaan negara kita. Namun begitu, dalam masyarakat majmuk seperti ini, usaha menyatukan rakyat adalah sesuatu yang mencabar dan memerlukan pendekatan yang bijak. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah melaksanakan dasar pembinaan negara bangsa melalui proses integrasi nasional. Tujuan utama integrasi ini adalah untuk menyatukan rakyat tanpa menghapuskan identiti dan etnik mereka masing-masing. Ini bermakna setiap kaum bebas mengekalkan budaya mereka, namun dalam masa yang sama turut membina satu jati diri bersama sebagai rakyat Malaysia. Terdapat 3 pendekatan utama dalam proses integrasi ini, iaitu akulturasi, asimilasi dan akomodasi. Akulturasi membolehkan seseorang menerima unsur budaya lain tanpa mengorbankan budaya asalnya. Asimilasi pula berlaku apabila seseorang menyesuaikan diri dengan budaya dominan secara sukarela. Manakala akomodasi pula menekankan kepada toleransi dan kebersahaman antara budaya bagi mengelakkan konflik dan pepecah belahan. Ketiga-tiga proses ini membantu mengukuhkan perpaduan serta membolehkan setiap identiti etnik terus berkembang dengan harmoni di negara yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Harith bin Jaya dan nombor pelajar saya BK24110186. Saya akan terangkan mengenai proses integrasi melalui akulturasi. Perkongsian budaya. Akulturasi membolehkan pelbagai etnik seperti Melayu, Cina dan India untuk berkongsi elemen budaya mereka. Misalnya dalam makanan, terdapat kombinasi masakan yang mencerminkan pengaruh pelbagai budaya seperti nasi lemak, roti canai dan char kway teow. Ini membina rasa saling hormat menghormati di antara etnik. Pendidikan dan bahasa. Sistem pendidikan di Malaysia mengekalkan ataupun menggalakkan pelbagai bahasa dan budaya. Sekolah kebangsaan dan sekolah vernakula membolehkan anak-anak dari pelbagai latar belakang etnik untuk belajar tentang budaya masing-masing. Ini membantu mengekalkan bahasa dan tradisi yang unik. Perayaan bersama. Perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali diraikan secara bersama oleh pelbagai etnik. Ini bukan sahaja merapatkan hubungan antara etnik, tetapi juga memperkenalkan elemen budaya lain kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman serta toleransi. Saya Jaronde Jadis, metrik number BS 24110058, akan meneruskan perbincangan mengenai akulturasi dalam proses integrasi membina negara bangsa. Proses akulturasi seterusnya dapat dilihat dengan jelas dalam seni, media, dan kehidupan komunitas seharian rakyat Malaysia.
Dalam seni dan kraft tradisional, akulturasi berlaku apabila elemen budaya berbagai etik digabungkan untuk mencipta identitas seni yang unik dan mencerminkan jiwa bangsa Malaysia. Contohnya, batik Melayu kini turut menggabungkan motif seni Cina dan India, menjadikannya lebih dinamik dan diterima oleh masyarakat berbagai kaum. Begitu juga dengan teknik ukiran dan anyaman dari berbagai komunitas seperti Melayu dan Iban yang saling mempengaruhi, memperkukuhkan hubungan budaya. Proses ini memperlihatkan bagaimana seni boleh menjadi jembatan yang menyatukan, bukan menyamaratakan warisan kita. Media pula berperan sebagai agen akulturasi modern. Rancangan televisyen dan kandungan digital sering menampilkan watak dan naratif berbagai kaum secara harmoni, mencerminkan realiti masyarakat kita. Dialog campuran dalam pelbagai bahasa serta penggunaan logat tempatan menguatkan lagi identiti bersama yang inklusif. Di media sosial, rakyat biasa turut memainkan peranan melalui perkongsian budaya seperti sambutan, perayaan atau resipi keluarga yang menonjolkan keindahan kepelbagaian secara santai dan menyeluruh. Contoh seperti Oma English dan iklan Hari Kebangsaan yang memperlihatkan bagaimana media menyatukan melalui cerita yang mesra dan penuh makna. Akhir sekali, dalam kehidupan harian, interaksi komuniti menjadi asas penting akulturasi. Di tempat kerja, sekolah, dan kejiranan, pertukaran budaya berlaku secara semula jadi. Melalui pergaulan, gotong royong, atau aktiviti sukarelawan. Interaksi seperti ini bukan sahaja memupuk empati, tetapi juga melahirkan persepahaman yang mendalam tanpa perlu mengorbankan identitas sendiri. Bila interaksi ini berlaku secara berterusan, ia membina perpaduan yang lebih tulen dan lestari. Kesimpulannya, akulturasi bukan sekadar penerimaan budaya lain, tetapi proses saling memperkayakan yang membentuk identitas nasional kita. Ia menjadikan perpaduan bukan slogan semata-mata, tetapi satu kenyataan hidup, di mana kepelbagaian dirayakan sebagai kekuatan utama negara bangsa Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Atanatara Quintin dan saya akan membentangkan proses integrasi melalui asimilasi yang berlaku di Malaysia. Asimilasi di Malaysia bersifat separa, iaitu sesuatu kelompok minoriti menyerap dan hampir menyerupai kelompok majoriti tanpa meninggalkan identiti mereka. Dalam konteks ini, antara asimilasi yang masih mengekalkan dan menyuburkan identiti etnik adalah asimilasi melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Malaysia terdiri daripada latar belakang etnik atau budaya yang berbeza. Namun, komunikasi antara sesama akan menjadi sukar jika tiadanya satu bahasa yang menjadi pengantara. Oleh itu, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud bahawa mereka perlu mengabaikan bahasa ibunda mereka dalam pertuturan seharian, melainkan menjadikannya alat komunikasi antara masyarakat berbagai kaum. Selain menjadi alat komunikasi, bahasa Melayu juga menjadi medium perpaduan antara masyarakat. Contohnya, dalam urusan jual beli antara peniaga dan pelanggan yang sering dilihat dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, komuniti Baba dan Nyonya merupakan satu contoh yang menunjukkan bahawa walaupun mereka menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka, mereka tetap masih mengingati asal-usul mereka seperti masih menyambut Tahun Baru Cina. Manakala dari segi pendidikan, terdapat pelajar bukan Bumiputera yang memperoleh keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Melayu dalam peringkat SPM walaupun berinteraksi dalam bahasa ibunda di rumah. Ini menunjukkan bahawa kejayaan dalam penguasaan bahasa Melayu boleh diwujudkan selari dengan pemeliharaan bahasa ibunda. Selain itu, asimilasi juga berlaku melalui penggabungan elemen atau unsur-unsur daripada etnik lain dalam seni bidang atau reka bentuk rumah ibadat. Tamsilnya, kebanyakan masjid di Melaka mempunyai gaya masjid sino-eklektik, iaitu masjid-masjid yang terdapat beberapa elemen seni bina berpengaruh dari Cina, seperti Masjid Kampung Keling yang mempunyai menara berbentuk pagoda, pintu gerbang menyerupai gerbang Cina, serta ruangan solat dan bahagian luar masjid yang dihiasi dengan ukiran-ukiran Cina. Bukan itu sahaja,
Tokong Tian Ho di Kuala Lumpur dibina dengan ciri-ciri Cina klasik seperti simbol atau ukuran naga dan penggunaan warna merah serta emas. Namun, tokong tersebut juga menggunakan unsur Melayu iaitu penggunaan motif flora seperti bunga raya yang dilukis di beberapa bahagian di sekitar tokong tersebut seperti di bahagian dinding. Melalui hal ini, jurang budaya antara masyarakat dapat dikurangkan kerana adanya rasa keterlibatan bersama. Pemahaman berkaitan sesuatu budaya juga akan dapat ditingkatkan, di samping mengelakkan prasangka buruk. Kesannya, masyarakat akan dapat hidup aman dan damai. Selamat pagi, nama saya Nevin Jimising dan hari ini saya akan membincangkan bagaimana Malaysia mencapai integrasi multikultural melalui dua aspek utama yaitu sukan dan perkawinan campur. Mari kita lihat peranan sukan terlebih dahulu. Di Malaysia, sukan adalah wadah penyatuan di mana atlet dari pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain bekerja sama dalam pasukan yang sama. Contohnya, pasukan badminton negara kita yang terdiri daripada Lee Zijia yang berkaum Cina, Nur Izzuddin yang berkaum Melayu, dan Eski Sona yang berkaum India. Kehadiran mereka dalam pasukan yang sama mengatasi isu perkauman membuktikan bahawa kejayaan tidak mengenal warna kulit. Yang lebih menarik, bagi seluruh pasukan negara Malaysia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama dalam komunikasi pasukan dan latihan. Ini bukan sekadar memudahkan kerjasama, tetapi juga memperkukuh bahasa kebangsaan sebagai alat penyatuan nasional. Kejayaan atlet tidak bermakna tanpa sokongan rakyat. Siapa yang tidak ingat bagaimana kita semua bersatu menyokong Datuk Lee Chong Wei? Setiap kali beliau bermain, seluruh negara tanpa mengira kaum berdoa untuk kemenangannya. Kerajaan juga memainkan peranan penting melalui dasar satu murid satu sukan dan Hari Sukan Negara, di mana dasar satu murid satu sukan mewajibkan pelajar pelbagai kaum berinteraksi melalui sukan, dan Hari Sukan Negara menggalakkan rakyat bersatu dalam aktiviti sukan. Inisiatif ini membuktikan bahawa sukan bukan sekadar permainan tetapi alat diplomasi sosial. Selain sukan, perkahwinan campur adalah jambatan semula jadi antara kaum yang merujuk kepada penggabungan budaya melalui perkahwinan dua individu dari etnik berbeza, seperti Melayu Cina atau India Melayu. Contoh praktikal ialah pemeliharaan identiti etnik, sambutan perayaan dwi budaya, dan makanan hybrid. Bagi pemeliharaan identiti etnik, anak-anak akan belajar bahasa ibunda dan adat resam kedua-dua belah keluarga. Bagi sambutan perayaan dwi budaya pula, keluarga tersebut akan merayakan pelbagai hari perayaan. Contohnya Tahun Baru Cina, Hari Raya, dirayakan bersama membantu anak-anak memahami asal-usul mereka. Dan bagi makanan hybrid pula, bagian ini terpulang kepada keluarga tersebut, di mana kita boleh mencampurkan nasi lemak dengan chasiu, teh tarik dengan bubble tea. Ini adalah simbol kreatif untuk budaya di negara kita. Hasilnya, toleransi antara kaum meningkat dan generasi baharu lebih memahami kepelbagaian. Selain daripada akulturasi dan asimilasi, proses integrasi juga boleh dijalankan melalui konsep akomodasi. Konsep ini berasaskan ilmu sosiologi, di mana sebuah masyarakat mempunyai keseimbangan antara interaksi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Salah satu bentuk akomodasi yang dapat dilihat di Malaysia ialah melalui sistem pendidikan pelbagai aliran. Contohnya, kewujudan sekolah vernakular seperti Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT turut diiktiraf bersama dengan Sekolah Kebangsaan SK. Ini membolehkan bahasa ibunda dan bahasa etnik lain diamalkan oleh murid di sekolah. Langkah ini membantu memelihara warisan bahasa serta memperkukuh identiti budaya etnik sejak peringkat awal pendidikan. Selain itu, proses integrasi menerusi akomodasi menyebabkan rakyat Malaysia mempunyai kebebasan beragama yang dilindungi perlembagaan, atau dalam kata yang lain, identiti setiap etnik dikekalkan dan disuburkan dengan menjamin hak setiap etnik untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing secara terbuka.
Contohnya, penganut Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain bebas menjalankan ibadah dan tradisi keagamaan masing-masing. Oleh itu, keunikan amalan keagamaan menjadi sebahagian daripada identiti etnik dan diwarisi turun-temurun. Di samping itu, akomodasi juga menyebabkan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan perayaan-perayaan pelbagai kaum yang lain dapat diraihkan secara nasional. Aktiviti seperti rumah terbuka menggalakkan interaksi sambil memperkenalkan budaya masing-masing. Dengan itu, tradisi perayaan bukan sahaja dikekalkan, malah juga dikongsi dan dihargai oleh masyarakat majmuk. Seperti yang telah dijelaskan, akomodasi bukan saja membenarkan sambutan pelbagai perayaan, malah menjadikan tradisi itu sebagian daripada budaya yang dikongsi bersama. Untuk memastikan budaya ini terus berkembang dan diwarisi oleh generasi akan datang, sokongan institusi dan pertumbuhan budaya juga sangat penting. Pertubuhan seperti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN), Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia, dan Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan penting dalam memelihara dan mempromosikan warisan budaya. Melalui pertubuhan ini, pelbagai program dijalankan seperti kelas bahasa ibunda, pertunjukan seni tradisional, bengkel kraft tangan, serta seminar kebudayaan. Usaha ini memberi ruang kepada generasi muda untuk mengenali, menghargai, dan mewarisi budaya asal mereka. Penubuhan pertubuhan budaya etnik ini bukan saja menjadi medium penting dalam pemeliharaan budaya, tetapi juga berperanan besar dalam mengukuhkan identiti etnik, terutamanya dalam kalangan komuniti minoriti. Selain daripada peranan institusi budaya, akomodasi juga dapat dilihat secara lebih dekat dalam kehidupan harian kita semua, khususnya melalui amalan budaya dan adat resam pelbagai kaum. Akomodasi membolehkan setiap etnik mengekalkan budaya dan adat resam masing-masing dalam kehidupan seharian. Hal ini boleh dilihat melalui pakaian tradisional seperti baju kurung, sari, dan cheongsam yang masih dipakai dalam majlis rasmi dan kerayan. Selain itu, adat perkahwinan, upacara kelahiran, kematian, dan pelbagai kepercayaan etnik masih diamalkan mengikut cara masing-masing. Makanan tradisional seperti lemang, tosai, dan pelbagai kuih tradisional seperti kuih bulan dan maruko pula terus dinikmati bukan saja dalam kalangan etnik sendiri, malah oleh semua rakyat Malaysia. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, sifat toleransi dan saling menghormati amat penting bagi memastikan kelangsungan hidup secara aman dalam kalangan etnik yang pelbagai. Rakyat diajar untuk menghormati nilai dan amalan budaya lain, contohnya menghentikan aktiviti seketika semasa waktu solat umat Islam dan berpakaian sopan ketika menghadiri upacara agama. Toleransi ini tidak memaksa mana-mana pihak mengubah budaya mereka, tetapi membuka ruang kepada penyesuaian dan keharmonian bersama. Contoh toleransi ini dapat dilihat melalui kajian Maintenance and Propagation of Chinese Culture in a Malay State yang menyatakan bahwa pemimpin Persatuan Cina di Kuala Terengganu menyesuaikan aktiviti kebudayaan mereka semasa bulan Ramadan. Contohnya seperti menangguhkan persembahan dan mengelakkan perarakan malam Jumaat bagi menghormati komuniti Islam. Ini mencerminkan kematangan sosial dan kefahaman mendalam terhadap keperluan hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Secara keseluruhannya, proses integrasi melalui akulturasi, asimilasi dan akomodasi memainkan peranan yang sangat besar dalam mengekalkan dan menyuburkan identiti pelbagai etnik di Malaysia. Melalui akulturasi, kita dapat melihat bagaimana elemen-elemen budaya seperti makanan, pakaian, etnik, muzik dan seni bina digabungkan dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Contohnya, makanan seperti roti canai, char kway teow dan nasi lemak telah menjadi kegemaran ramai
dan semua kaum di Malaysia, walaupun makanan-makanan tersebut berasal daripada etnik yang tertentu. Perkara ini membuktikan bahawa budaya boleh dikongsi tanpa menjejaskan identiti asal kita. Dalam masa yang sama, asimilasi membolehkan rakyat menyesuaikan diri dalam masyarakat majmuk dengan mempelajari bahasa kebangsaan, menyertai sistem pendidikan bersama serta mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan tanpa paksaan. Sementara itu, akomodasi pula dapat dilihat melalui kebebasan beragama, kewujudan sekolah pelbagai aliran seperti SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKT, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, dan amalan budaya yang masih dipertahankan dalam majlis rasmi dan kehidupan seharian. Apa yang penting, integrasi bukan sahaja membina persefahaman antara kaum tetapi juga melahirkan rakyat yang saling menghormati, bertoleransi dan bersatu padu. Kita perlu sedar bahawa kekuatan Malaysia bukan terletak pada satu kaum dan satu budaya sahaja, tetapi pada kesatuan dalam kepelbagaian. Jika semua rakyat Malaysia memainkan peranan, menghargai perbezaan dan terus menyokong usaha integrasi nasional, maka perpaduan nasional akan terus kukuh dan berkekalan di negara kita. Sekian, terima kasih.